لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang mu'takifin, as-saimin, as-saimat, sidang ahli Jumaat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita merimbuni pokok takwa kita, dengan sama-sama kita menyemai, dengan sama-sama kita merimbuni takwa kita dengan amal ibadah, amal kebajikan, serta kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di samping marilah sama-sama kita merebut peluang yang masih lagi ada lagi 2-3 hari lagi Ramadan akan berlalu dengan kita. Setelah daripada 27 hari kita berada dalam suasana Ramadan, kita berada dengan tetamu yang paling mulia, kita berada dengan tetamu yang sentiasa memberikan peluang kepada hamba, kepada orang yang sanggup terima tetamu ini dengan berbagai-bagai kebajikan, dengan berbagai-bagai hidangan, dengan berbagai-bagai resipi yang Allah Subhanahu wa taala cadangkan, sama ada dengan siam, qiyam, tilawatul Quran, tadarus, bertahajud, sedekah, it'amut ta'am, iftar, sahur, dan segala kebajikan yang umat Islam terutama di tempat kita seluruh dunia mampu menikmati tetamu yang paling agung ini. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mencapak dalam hati dan sanubari kita masing-masing supaya ingin mendapat kebaikan daripada Ramadan. 27 hari telah pun berlalu dan tak berapa minit lagi mereka tetamu ini akan berlalu dengan kita. Dan kita setakat ini kita boleh bertanya diri kita sendiri, apakah setakat ini kita mampu mengaut, mengumpul dan mengambil faedah yang setinggi-tingginya untuk kita sendiri sebenarnya, bukan untuk Allah, bukan untuk sianu dan sianu, tetapi untuk memperbaiki kita sendiri pada peringkat mulanya. Memang madrasah Ramadan, jamiah Ramadan, institusi Ramadan memang ianya berfungsi ataupun bertujuan untuk memperbaiki diri mereka, diri manusia, semata-mata hanya memperolehi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu memperolehi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sejak daripada Ramadan kita tak henti-henti melakukan amal kebajikan. Kita tak henti-henti melakukan amal kebaikan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbagai-bagai jenis amal ibadah. Kita bersiam, kita berqiyam, kita bertilawatul Quran, bertadarus dan bersedekah, dan banyak lagi kebajikan-kebajikan yang telah diatur oleh al-Islam. Dan kesemuanya ini dilakukan oleh umat Islam dengan perasaan yang jujur, ikhlas, imanan wahtisaba. Semoga dosa-dosa kita diampun, segala apa yang telah kita lakukan sebelum daripada ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka nascaya diampunkan kepadanya dosa-dosa yang telah lepas. Bukan sahaja dosa yang tahun lepas, bukan dosa 10 tahun lepas, tetapi apa saja dosa yang pernah pertama kali kita buat dosa kepada Allah, kesemuanya diampun hasil daripada hadis yang sahih ini, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Dan sepotong hadis lagi, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan dalam sepotong hadis yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Inilah function dia, inilah tugas Ramadan, dan inilah tugas resipi-resipi Ramadan, hidangan-hidangan Ramadan, segala kegiatan Ramadan hanya untuk nak menghapuskan manusia daripada segala dosa. Dan setelah daripada manusia suci bersih daripada dosa, maka tidak ada lain yang layak baginya kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan muslimin, mu'takifin ahli Jumaat dan mu'takifat yang dirahmati Allah sekalian, hanya kita janganlah kita jadi ar-ramadaniyun. Kita jangan jadi lati Chau Ramadan. Kita jangan jadi lati al-ashr al-awakhiriyun. Kita jangan jadi orang semata-mata bertungkus lumus pada 10 akhir Ramadan. Kita jangan jadi Lailatul Qadriyun. Kita hanya semata-mata untuk nak cari malam Lailatul Qadar sahaja. Tetapi luar Lailatul Qadar, luar 10 akhir, luar Ramadan, juga Allah Subhanahu wa taala yang sedang muraqabah kita, yang sedang mengetahui segala apa yang rahsia dan tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mampu menyembah Allah, taat kepada Allah, melakukan apa saja kebajikan dan kebaikan kepada Allah sepanjang bulan Ramadan, terutama di 10 akhir, terutama pada malam yang kita yakin bahawa terjadinya Lailatul Qadar, maka bagaimana kita tidak mampu untuk nak melakukan di luar Ramadan? Kerana sebenarnya Allah pada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan-bulan lain juga adalah Allah pada bulan Ramadan. Kalaulah kita mampu menahankan makanan-makanan siang hari, kita mampu daripada menahan minuman-minuman dan melakukan apa yang membatalkan siam pada siang hari, padahal benda itu adalah benda yang harus bagi kita, halal bagi kita. Minum air seteguk, makan nasi sesuap, sebenarnya halal. Tetapi setelah daripada imsak, tikah berbezanya seminit saja, setengah minit saja, maka perkara itu telah pun menjadi haram kepada kita. Isteri sebelum pada ini halal kepada kita, tetapi setelah daripada masa berlalu, maka isteri yang sebelum ini kita boleh berseronok dengannya, maka isteri juga haram bagi kita. Sekiranya kita mampu menahankan perkara yang halal untuk menyanjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata pada bulan Ramadan, maka bagaimana kita tak boleh nak menahankan diri daripada perkara yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada bulan Ramadan ataupun bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Kalaulah kita boleh menahankan makan dan minum daripada bulan Ramadan ini di siang hari, dan air seteguk pun kita tak berani nak minum kerana itu adalah haram bagi kita ketika ini, maka bagaimana kita berani tidak minum air-air lain, air-air yang haram, air ketam, air apa saja yang mana air ini haram berlaku, sama ada bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ini adalah satu pengiktibaran kepada kita. Kita bukan Ramadaniyun,เราไม่ได้เป็นชาวรอมฎอน kita ไม่ใช่เป็นอัลอัชรอลอาวาคิรยูน kita ไม่ได้เป็นสาวกของ10เดือนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน kita ไม่ได้เป็นอัลไลลาตุลกอดรยูน ชาวหรือว่าลัทธิหรือว่าสาวกไลลาตุลกอดา tetapi kita adalah sawak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbarul Mutakabbir, yang sentiasa mengetahui apa yang ada pada kita sama zahir dan batin. Yang kepada Allah sahajalah kita tempat kembali, wa ilaihi turja'ul umur, kepada Allah sahajalah kembali segala sesuatu dan segala pemerintah, segala urusan-urusan kita. Ingat, bagi mereka yang ingin mengabdikan diri kepada Allah sahaja pada bulan Ramadan, maka seolah-olahnya dia telah pun menjadikan Ramadan itu sebagai pesta saja,
sebagai nitasakan, sebagai apa dia tesakan. Nah, untuk dia nak berhenti, lepas pada tu dia joli semula. Ini tidak kena mengena. Nah, walaupun dia berpuasa bersiam banyak mana pun, maka puasa ataupun siam sekali-kali tidak boleh memberi kesan kepada dia. Ikhwan wal akhwat, mu'takifin, mu'takifat, as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kesempatan ini, dalam bulan Ramadan pada tahun ini, alhamdulillah dengan kerjasama daripada semua pihak, berbagai-bagai pihak, kita telah pun mencipta satu sejarah bahawa umat Islam di seluruh Thai, kebanyakan Muslim dan ada juga sebahagian daripada orang-orang yang bukan Islam, membuat satu kejutan dan membuat satu derma yang agak besar. Kita mampu mengutip derma sebanyak 6.400.000 kop bat untuk menderma dan memberi bantuan kepada saudara kita yang sedang berada di Suria. Dan duit sejumlah ini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, telah kita bahagikan kepada pihak yang bertanggungjawab. Nah, apa dia di Turki melalui badan-badan resmi yang telah pun diiktiraf oleh negeri dan dunia sedunianya, seperti Al-Ittihadul Alami li Ulama'il Muslimin, persatuan sedunia bagi ulama Islam antara bangsa. Maka mereka lah yang menangani untuk mengambil duit sebanyak 6.400.000 daripada umat-umat Islam yang kita kumpul tak lebih daripada 10 hari sahaja. Ini menggambarkan kata umat ini hidup sebenarnya. Umat kita tidak mati, umat kita tidak lumpuh, umat kita belum lagi amapat. Kerana setiap kali kita mendengar apa saja penderitaan umat-umat Islam di seluruh dunia, maka hati-hati kita tercuit, hati-hati kita terpanggil untuk membantu umat-umat Islam di seluruh dunia. Walaupun kita yakin, walaupun kita sedar bahawa di depan tangga kita, di depan rumah kita, di dalam masyarakat kita, di wilayah kita, waris-waris kita juga masih lagi banyak yang teraniaya, masih lagi banyak miskin, masih lagi banyak orang-orang yang terbunuh, yang kena bunuh tak tahu daripada arah mana. Walaupun di dalam kesengsaraan sedemikian, tetapi umat Islam di kawasan kita mampu juga mengholor bantuan, mampu holor segala pertolongan-pertolongan yang telah pun mengkagumkan mereka, mengkagumkan persatuan-persatuan antara bangsa. Mereka mula mengenal siapakah ahli Thailand, siapakah muslimin Thailand. Hasil daripada derma sedikit sahaja yang kita dapat kumpul. Kerana ini adalah satu sejarah yang saya mengatakan sejarah, kerana kita tidak pernah mendengar orang-orang Arab hatta surat mari minta duit kepada orang-orang petani, orang menara ni. Sebelum ini wallahi saya tidak pernah dengar. Tetapi pada tahun-tahun yang berakhir ini, umat kita telah pun mulai sedar, dan mereka tetap menghayati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Hadis ini mereka mulai mengerti dan mereka mulai meresap dalam jiwa-jiwa mereka, dan mereka tetap mengetahui bahawa seluruh umat Islam bagaikan jasad yang satu. Mana-mana anggota yang sakit menderita, maka seluruh anggota lain juga turut merana, turut sakit dan berjaga malam. Oleh kerana tidak sanggup, bagaimana mulut kita, bagaimana muka kita boleh senyum, bagaimana mulut kita boleh makan dengan sewenang-wenangnya, sedangkan kaki mengadu sakit. Bagaimana kita boleh tidur dengan nyenyak, mata kita boleh tidur dengan nyenyak, sedangkan punggung, paha, kaki dikerak, dipotong, ditikam sesuka rasa. Jadi alhamdulillah, sebahagian daripada kewajipan yang telah kita lakukan pada ahli mereka yang merana di Suria, alhamdulillah telah kita laksanakan paling kurangnya. Ikhwan wal akhwat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah daripada
luka lama sembuh, tak sembuh lagi luka lama, maka timbul pula luka baru. Darah-darah yang dulu tak kering lagi, masih lagi mengalir. Syria sekarang ni masih lagi dipukul dan dibom oleh derjana Syiah Bashar al-Assad. Tiap-tiap hari orang-orang Islam di Suria, mereka dibunuh secara zalim. Selama 4 tahun ini umat Islam di Suria dibunuh sebanyak 300,000 orang dah. Mereka terpaksa berhijrah, lari daripada rumah masing-masing sebanyak 11 juta orang. 11 juta orang daripada rakyat seluruhnya lebih kurang 23 juta orang. 11 juta orang tak ada rumah dan terpaksa lari kepada rumah-rumah negeri-negeri jiran dan sebagainya. Kanak-kanak, orang-orang perempuan, balu, orang-orang bujang, orang tua yang sakit merana, hak tu berjuta-juta orang. Hak ni sakit lama. Dan tidak ada lagi dalam sejarah umat Islam dan sejarah umat manusia, daripada kezaliman Bukhtanasar, daripada zalimnya Firaun dan Haman, daripada zalimnya siapa saja, Mao Zedong, daripada kezaliman Hitler, daripada kezaliman Mussolini, daripada kezaliman siapa saja diktator di atas dunia ini yang boleh buat satu kezaliman yang amat besar sekali terhadap umat Islam dan ummah manusia, lebih daripada Bashar al-Assad melakukan kepada umat Islam ahli sunnah di Suria. Tak ada. 300,000 dalam masa 4 tahun. Siapa yang boleh suka? Dan berjuta-juta orang tidak ada rumah. Siapa yang boleh tengok dan boleh tengok apa dia penderitaan seperti ini? Tetapi sebelum daripada luka dulu baru nak sembuh, luka baru mari semula pula. Sebelum daripada Ramadan 2-3 minggu kita dikejutkan dengan sebuah negara haram, Rat Antapan Israel, mari duduk bom dan memusnahkan umat-umat Islam, rumah tangga umat Islam di Gaza. Siapa sekarang ni 2-3 minggu lebih dah, dekat dengan sebulan, lebih daripada sebulan dah, umat Islam di Gaza dihujani dengan peluru-peluru roket, dihujani dengan peluru-peluru yang tidak diizinkan digunakan pada perang biasa. Maka bagaimana mereka boleh sanggup membunuh umat-umat Islam di Gaza sebegitu rupa? Sekarang ni hampir-hampir 700 orang meninggal dunia, dan terdiri pada kanak-kanak, orang-orang tua, perempuan. Rumah, masjid-masjid telah pun hancur berkecai hasil daripada kekejaman al-Yahud, laknatullah alaih. Sebenarnya kekejaman al-Yahud terhadap umat Islam di seluruh dunia dan umat Islam di Gaza terutamanya bukan menjadi satu kepelekan kepada kita, kerana memang ini adalah asal perangai dan sanubari mereka adalah mereka bermusuh dengan umat al-Islam. Kalau Yahudi tidak mempunyai dendam kesumat, tidak marah kepada orang Islam, maka dia bukan orang Yahudi. Dan kita pun kena tanya, kita orang Islam ke tak? Kita orang mukmin ke tak? Karena ini adalah satu penjelasan daripada Al-Quran. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini dia. Dan dalam sepotong ayat lagi, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Jelas dalam Al-Quran membayangkan kepada kita bahawa mereka yang tetap bermusuh dengan orang-orang mukmin dan orang Islam ialah al-Yahud. Oleh demikian, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memerintah supaya kita membaca setiap kali kita berdoa, baca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Kedua-dua al-maghdub, mereka yang telah dimarah kepada mereka, wad-dhalin, dan orang yang sesat. Semua kita tahu bahawa orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa kita diperintah supaya berulang kali menyebut perkara ini? Ini jelas. Tak pelik sekiranya mereka menggunakan sebanyak itu membunuh umat-umat Islam. Tetapi yang kita pelik ialah pati-kiriaของชาวโลก, respon daripada dunia sedunianya, dunia dan seisinya, termasuk umat-umat Islam. Kalau ada pun baru-baru ni sehari dua ni baru nak khabar kata umat Islam kita di Palestin dibom, dibunuh. Tu pun banyak lagi orang tak tahu. Kerana hampir sebulan bulan Ramadan kita digilakan dengan pelbagai-pelbagai aktiviti peringkat dunia. Suara kita duduk cheer bola tu lebih derah daripada suara teriak-teriak umat Islam di Gaza lagi. Kita tak dengar. Siang cheer football ni sama ticak klub, siang ronghai ของพี่น้อง Muslim ที่ Gaza สามารถที่จะกลบเสียงระเบิดเสียงจรวดที่ถล่มเข้าไปยังที่ประเทศ Gaza ที่เมือง Gaza. Jadi kita tertutup. Hak ni hak pelik. Oleh yang demikian, wahai mu'takifin dan wahai mu'takifan, marilah pada minggu ini alhamdulillah kita telah pun bermusyawarah secara tergempar, dan hasil daripada hati-hati kita disegar dan dirembuni dengan Ramadan, dengan Al-Quran, dengan siam, dengan qiyam, maka kita isytiharkan minggu ini, Jumaat ini, untuk Jumaat untukmu wahai Gaza. Kita iklankan labbaiki ya Gaza, wahai Gaza, kita perkenankan, kita dengar dah suara-suara teriak tangis kamu 60 tahun, dan alhamdulillah sekadar kita mampu, dan kita kena buat lebih daripada doa dah. Hari-hari ini lebih pada doa dah kita kena buat. Tak cukup orang itu berdoa. Kalau dia berdoa tak cukup sekadar berdoa, tapi kita mesti tunjukkan keikhlasan doa kita kepada alam yang nyata. Tidak lain seperti mana yang telah isytiharkan oleh pihak Samnak Chula Raja Menteri. Telah pun memberi rayuan, buat surat rayuan kepada umat Islam seluruhnya supaya satu, ขอให้พี่น้องมุสลิมไทยร่วมกันประณามรัฐไซออนิสต์โดยแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงในวันอีดิลฟิตรีนี้ด้วยรูปแบบใดๆที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น Mula daripada hari ini sampai ke Aidil Fitri, kita akan tunjukkan perasaan kita. Lidah-lidah kita akan memperkatakan perkara-perkara yang benar insya-Allah. Yang kedua, ขอให้พี่น้องมุสลิมไทยร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในฉนวนกาซาจากการถล่มโจมตีของรัฐไซออนิสต์ตามกำลังความสามารถ Saya rasa tak ada orang tak ada duit pun. Walaupun dalam masyarakat kita, setekit kita yam je, buah-buah kayu getah-getah rendah, tetapi alhamdulillah kita puasa hari ini, kita syibih yakin, tetap yakin kata dalam peti sejuk kita penuh lagi dengan makanan-makanan. Dalam guning kita, di dapur kita ni penuh dengan makanan-makanan lagi. Tak termasuk dalam bank lagi. Tak ada siapa duduk bank lagi, di bank lagi. Kita lapar, kita dahaga, tapi yakin kata petang hari setelah lagi kita cerak makan secara adat pada adat. Tetapi di sana mereka makan hari ini, mereka tak tahu nak makan boleh makan punya mana, di Suria dan di Gaza. Yang ketiga, ขอให้พี่น้องมุสลิมไทยร่วมกันขอดุอาในทุกๆละหมาดเพื่อให้พี่น้องชาวปาเลสไตน์ได้รับความปลอดภัยและให้เหตุการณ์ดังกล่าวยุติลงในเร็ววัน Yang keempat, ขอให้กลุ่มประเทศองค์การความร่วมมืออิสลาม OIC เข้าช่วยเหลือและปกป้องประชาชนในฉนวนกาซาอย่างเร่งด่วนทั้งโดยการส่งกำลังทหารและส่งของบรรเทาทุกข์ต่างๆ อันนี้ kita buat satu rayuan begitu ya lah. Kerana pemimpin Arab sekarang ni setengah-setengah
penulis dia rakyat kata, wallahi sekiranya kita pilih, kita tukar pemimpin Arab sekarang ni 4-5 negeri. Kalau kita tukar pemimpin sekarang, pemimpin Arab sekarang ni, insya-Allah dalam masa seminggu depan kita pakat boleh pergi semaya di Masjid Aqsa belaka dah, insya-Allah. Tapi tak ada arah pemimpin Arab. Terutamanya hak duk keliling-keliling di Gaza. Duk keliling-keliling berhampiran dengan Gaza, berhampiran dengan Palestin. Pemimpin hak duduk keliling Gaza, Palestin ini sebenarnya mereka saja yang mendakwa Islam, tetapi hati dan pemikiran mereka terus berwalak kepada Yahudi lagu itulah. Daripada masa 60-70 tahun mari dah. Yahudi duduk meretah Palestin, kemudian Yahudi letak pemimpin yang boleh menjaminkan keselamatan Yahudi dalam Palestin. Sebab itu kita duduk mikir mai kata, kalau lagi boleh pilih hak tu, sudah tentu. Nah, minggu depan, seminggu saja insya-Allah kita boleh pergi duduk semaya di Masjidil Aqsa. Tapi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kelima,ขอให้รัฐบาลไทยตำหนิการกระทำอันไร้มนุษยธรรมและขัดกับหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลอิสราเอลอย่างเร่งด่วน. Alhamdulillah sekarang ni buat dah bahasa-bahasa bersatu dan keseluruhan kebanyakan daripada negeri sebanyak 27 negeri semuanya orang panggil apa dia pranam Israel, kecuali 17 negeri yang tidak bersuara, tetapi satu negeri sahaja yang sokong tindakan al-Israel, dan satu negeri ini tidak lain dan tidak bukan, tak tahu kata pak Israel ke anak Israel, tak tahu mana Luke dua pak kan Amerika. Kita tak tahu nak kata siapa pak siapa anak dah. Sebuah negeri ini saja yang menyokong tindakan al-Israel. Yang kena ขอให้สื่อไทยนำเสนอข่าวอย่างเป็นธรรมและหยุดเรียกขบวนการฮามาสว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายอย่างสิ้นเชิง. Terutama kita tengok dalam suat-suat khabar dalam TV. Kebetulannya secara umumnya kita ayat kata Gaza, Hamas ni adalah penjahat. Kita tak ada padu Daily News, Thairat, Chong 3, Chong 5, apa semua pun tak berhadu. Karena ini adalah kerja mereka untuk nak menyeleweng apa dia kebenaran al-Islam. Tetapi yang kita amat bersedih, orang Islam sendiri, kita amat bersedih, orangนักวิชาการเองที่ยังอ่อนปัญญาในเรื่องนี้เบาปัญญาในเรื่องนี้แล้วก็มองไม่ครบมุมแล้วก็ไปบอกว่าฮามาสนี่คือชีอะห์ฮามาสนี่คือก่อการร้ายเช่นเดียวกันเหมือนกับยิวเลยเหมือนกับไทยรัฐเดลีนิวเลยยังมีนะครับอันนี้พี่น้องต้องระวังด้วยนักวิชาการที่ตกขอบลักษณะอย่างนี้ยังกล้าออกในทีวีด้วยซ้ำผมก็ไม่ทราบแต่มีแล้วนะครับในสื่อออนไลน์สื่อ Facebook สื่อที่เข้าทำนองว่าฮามาสเนี่ยเป็นคู่เขยของรัฐของชีอะห์ด้วยซ้ำไปเพื่อที่จะไปบอกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องสะทกสะท้านกับการกระทำของยิวเลยสมน้ำหน้ามันini adalah suatu sikap baru นี่คือจุดยืนใหม่ซุปเปอร์ซาจากความจริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซีเรียที่อียิปต์ที่เลบานอนที่จอร์แดนที่อิรักและก็ที่กาซาปัจจุบันนี้เป็นเรื่องเดียวกันมาจากผู้กำกับเดียวกันเราอย่าไปแยกเลยการแยกนี่ถือว่าปัญญาของเรายังไปไม่ถึงและก็เราวิเคราะห์ไม่เป็นเรามองละครไม่ถูกไม่ออกเราอย่าไปแยกที่อียิปต์วันก่อนนี่แค่จะยกมือ4 นิ้วก็ยังบอกว่าบิดาแล้วก็ยังบอกว่าดีแล้วนะที่ตายไปที่อียิปต์ซุบฮานัลลอฮ์แต่ผมเห็นหลายฝ่ายที่กาซาเนี่ยเริ่มมีการรณรงค์แล้วนะครับถ้าหากว่าที่อียิปต์นี่เรามองว่าอิควานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราไม่สมควรสนับสนุนอิควานแล้วไปสนับสนุนฮามาสไปทำไมเรื่องเดียวกันครับเรื่องเดียวกันดังนั้นพวกเราต้องไปทำความเข้าใจใหม่kita kena buat pemahaman baru untuk apa dia melihat apa dia isu-isu ini semoga kita jangan tertipu dan jangan lagi biar jadi apa dia pisang berbuah sebanyak 3-4 kali
Yang ketujuh, ขอให้นานาอารยประเทศกดดันรัฐไซออนิสต์อิสราเอลเพื่อให้ยกเลิกการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่อปาเลสไตน์ Hak ni pun kita tak mampu, tapi kita buat itu saja, dan plak dan biar jadi satu nyobai peringkat antarabangsa supaya paling kurangnya kita berjaya menyampaikan misi ini kepada dunia bahawa kita kencam, kita tak rela dan kita tidak reda dengan apa yang diperbuatkan oleh al-Yahud laknatullah alaihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim al-jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada itu kita boleh ambil pengajaran apa yang berlaku di dunia, di tempat-tempat kita, tidak berlaku kecuali hanya qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah penentuan semata-mata untuk nak menguji, ikhtibar dan ทดสอบพวกเรา Orang Palestin รับบททดสอบนี่ผ่านไปแล้ว Orang Syria น่าจะผ่านบททดสอบนี้ tapi kita bagi umat Islam di kawasan kita ถามว่า kita ni sama ที่จะ terima บททดสอบนี้ ผ่านไหม itu hafsa di tengah-tengah umat Islam duduk dihujani dengan bom apa semua tempat kita, mungkin hari ini jali pula kita melakukan maksiat pada malam yang pada hari yang mulia sekali, pada hari yang afdal sekali, yang Allah Subhanahu wa taala duduk nak turun rahmat-rahmat, tapi di kawasan kita, di wilayah kita, di tempat kita, tepi-tepi masjid ini mereka telah pun mengiklankan untuk nak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa duk gi 99.99 puak-puak kita, anak Abdullah, anak Sulaiman ni lah. Dan mereka juga berani nak buat tu, ที่พวกเขาสามารถที่จะทำและก็รองรับเฉลิมฉลองอย่างนี้นี่เพราะมีจุดขายเพราะมีลูกค้าชัดเจนอยู่แล้วเขามั่นใจ dia panggil kerumun ni gelak telom telai, mari pakak mari mula daripada hari ini. Maka ingatlah azab Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan orang panggil pejam mata dengan keadaan-keadaan sebegini, dan kita kena banyak beristighfar dan kita banyak bercudjun lepas pada ni, mungkin dengan segala persatuan, dengan segala ongkon, dengan segala pertubuhan yang diimami oleh pertubuhan badan Majlis Agama Islam ataupun Samnak Cula, kena mai duduk ayak dah, kata tepat wilayah 3 wilayah ni minta tolong,อย่ามาทำลายคนไม่พัฒนาไม่เป็นไรแต่อย่ามาทำลายก็แล้วกัน sekadar tu tak semai duduk ngenak pak kita. เป็นชุมชนที่ปลอดอบายมุขที่แท้จริง สังคม kita bila lagi kita nak isytihad kata สังคม kita tak sedah kepada masyarakat yang maksiat kepada Allah. Kalau maju selagu manapun, sekiranya dicampur dengan maksiat dan deraka kepada Allah, maka itu adalah kemajuan yang tidak lama. Kita mesti ijtihadkan juga pada bulan Ramadan ini. Di samping itu, marilah sama-sama kita pertingkatkan amal ibadah kita, banyakkan selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda, man shalla alayya salah sallallahu alaihi biha ashra, wa qala Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم انصر المظلومين في كل مكان، اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في العراق، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أهلك اليهود ومن عاونه، اللهم أهلكهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرسل عليهم كلبا من كلابك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا قهار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.